A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini hari Sabtu, minggu terakhir setiap bulan, kelas khas sekali sebulan sahaja. Setiap Sabtu minggu terakhir pukul 3 petang insyaAllah. Dan kita tadabbur ayat-ayat pilihan. Kalau sebulan ni, Sabtu yang bulan yang lepas, kita tadabbur tentang surah Maryam, iaitu tentang titian sirat. Hari ini kita akan pilih beberapa ayat daripada surah An-Nur, daripada ayat 39 hingga 42. 4 ayat. Tajuk tadabbur hari ini ialah kegelapan yang berlapis bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Ataupun orang yang tidak beriman ni bukan setakat berada dalam kegelapan di dunia dan di akhirat, tetapi dalam kegelapan-kegelapan yang berlapis. Inilah antara kecelakaan yang paling besar, iaitu manusia jauh daripada cahaya Allah. Bila jauh daripada cahaya Allah, automatik dia akan berada dalam kegelapan. Dan maksud kegelapan di sini bukan mana tidak ada elektrik, tidak ada lampu, tak. Kegelapan daripada hidayah Allah. Meraba-raba mencari petunjuk Allah. 50 tahun tak jumpa, 60 tahun tak jumpa, semakin jauh semakin gelap, semakin meraba-raba, akhirnya dia mati dalam kegelapan. Okey, ayat ni, ayat 39 daripada surah An-Nur, ialah munasabah dia. Kalau sebelum ni Allah ceritakan tentang daripada ayat 35 lagi. Daripada ayat 35 lagi Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur. Allah adalah sumber cahaya kepada langit, kepada bumi, dan kepada semua makhluk yang beriman kepada Allah. Jadi siapa yang beriman, sebenarnya dia sentiasa dalam cahaya, walaupun rumahnya tidak ada elektrik. Allah kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Allah bertanya, adakah orang yang dilapangkan hatinya untuk terima Islam, untuk terima perintah Allah? Hatinya lapang je. Apa saja Allah perintah, dia terima, dilaksanakan dengan lapang dan dengan seronok. Kemudian Allah kata, orang macam ni fahuwa ala nur, dia sentiasa berada di atas cahaya min rabbih, daripada Tuhannya. Jadi orang yang dilapangkan hati, mudah nak laksana perintah Allah, apa saja musibah dia redha, dia sabar, seumpama dia sentiasa berada di atas cahaya daripada Allah. Adakah orang macam ni sama yang orang yang berada dalam kegelapan? Tak mungkin sama. Okey, itu ayat 35 kan. Kemudian Allah sebut sifat orang yang beriman yang sentiasa berada dalam cahaya. Ayat 36. Apa ciri-ciri orang yang beriman yang mendapat cahaya Allah? Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah mereka sentiasa berzikir. Berzikir mensucikan Allah pagi dan petang. Sentiasa anggota badan mereka mentaati perintah Allah. Kemudian ayat 37 Allah puji lagi orang beriman yang berada dalam cahaya
Dan Allah buat contoh, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang-orang yang lelaki-lelaki ahli perniagaan, ayat 37 kan. Ahli perniagaan yang perniagaan mereka walaupun besar, walaupun kaya, walaupun pendapatannya melimpah ruah, tapi sedikit pun tak menghalang mereka an zikrillah, daripada berzikir kepada Allah, daripada mendirikan solat, daripada mentaati perintah Allah. Makna dunia yang melimpah ruah yang Allah beri kepada mereka tak menghalang untuk mereka terus berzikir dan mentaati Allah. Kenapa? Sebab mereka dalam cahaya. Mereka tahu harta, perniagaan dan sebagainya bukan anugerah, tapi sebagai ujian. Apa punca orang yang dalam iman, yang mendapat cahaya Allah, sentiasa mengingatinya, iaitu yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Sebab mereka sentiasa takut kepada hari yang mata dan hati sentiasa berbolak-balik. Bila berada di padang mahsyar nanti, semua orang tidak tenang. Mata terberliak, hati gedebar sebab menunggu keputusan. Surga ke neraka, surga ke neraka. Hanya ada dua sahaja keputusan. Jadi ketakutan mereka kepada hari akhirat, kepada azab Allah, menjadikan mereka sentiasa mentaati perintah Allah. Kemudian Allah beritahu, orang yang mendapat cahaya Allah, mendapat hidayah Allah, orang ni kalau kat dunia sentiasa mentaati Allah, sentiasa beramal soleh, maka di akhirat Allah beritahu ayat 38. Allah liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas mereka dengan amalan, dengan kebaikan yang jauh lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan di dunia. Itu sebagai motivasi. Orang beriman buat kerja sikit je kat dunia, tapi Allah balas berlipat kali ganda. Dan wa yazidahum, Allah tambah lagi ganjarannya di akhirat besok. Kenapa Allah boleh buat semua tu? Bagi pahala berlipat kali ganda dan menambahkan lagi. Sebabnya wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Kalau Allah nak bagi satu orang 1 bilion, Allah sedikit pun tak kurang kuasanya. Allah tak sedikit pun kurang kekerajaannya. Okey, habis cerita apa tu? Cerita tentang orang beriman yang mendapat cahaya Allah, keadaan mereka ketika di dunia dan balasan yang mereka akan dapat di akhirat besok. Kemudian hari ini, ayat 39, macam kebiasaanlah Al-Quran bila cerita tentang orang kafir, lepas tu Allah akan cerita tentang orang beriman. Bila Allah cerita tentang orang beriman, lepas tu Allah akan cerita tentang orang kafir. Okey, ayat hari ini Allah nak cerita pula keadaan orang kafir di dunia dan di akhirat. Itu tadabbur. Okey. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazina, dan orang-orang kafaru yang mereka kufur. Kufur ni apa maksud dia? Iaitu kufur kepada Allah. Bila sebut kufur, yang paling utama ialah kufur kepada Allah. Kufur engkar. Kufur ni makna dia engkar. Kalau engkar pada mak bapak berdosa, engkar pada suami berdosa, tapi tidak ada dosa yang lebih besar daripada kufur kepada Allah. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, termasuk bila kufur kepada Allah, mereka tolak Al-Quran. Bila tolak Quran, mereka kufur kepada Allah. Okey, apa yang Allah nak beritahu bila orang tu kufur kepada Allah? A'maluhum, amalan mereka, kasarabin, seperti sarab. Sarab ni cahaya yang kita nampak daripada jauh di waktu tengah hari. Cahaya yang kita nampak daripada jauh, dan cahaya tu nampak di atas tanah yang lapang, yang kosong. Tidak ada pokok, tidak ada tumbuhan. Orang sekarang beri panggil apa?
Fata Morgana. Jadi amalan orang kafir ada tak amalan baik dia? Ha? Allah nak cerita apa ni? Bukan amalan syirik ni. Amalan baik. Orang kafir Mekah ada tak amalan baik dia? Ada. Apa dia? Ha? Ada dalil tak daripada Quran? Allah sebut dalam Quran. Amalan orang kafir, amalan yang baik. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 19. Surah At-Taubah ayat 19. Wa imarata Masjidil Haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah. Okey. Cuba tengok surah At-Taubah ayat 19. Aja'altum, ni soalan kan? Adakah patut ja'altum, kamu menjadikan, kamu ni siapa? Orang-orang musyrikin Mekah. Adakah patut kamu menjadikan siqayatul hajj? Siqayatul hajj mana? Memberi minum kepada jemaah haji. Ini kerja siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Jadi sebelum datang Islam, sebelum Nabi muncul di Mekah, sebelum turun Al-Quran, orang musyrikin Mekah ada tak buat haji? Ada. Tapi hajinya cara mereka lah. Kalau wukuf, mereka wukuf di Muzdalifah, bukan di Arafah. Kalau tawaf, mereka tawaf bertelanjang. Dan mereka meraihkan jemaah haji. Apa dah mereka bagi minum? Amal soleh tak? Amal soleh. Wa imaratal masjidil haram. Dan mereka mengimarahkan Masjidil Haram. Jadi mengimarah Masjidil Haram, siapa buat masa ni? Orang kafir. Jadi mereka anggap ini adalah amal soleh yang boleh bantu mereka di akhirat. Maka Allah tanya. Allah bukan nak jawapan, Allah nak mengingkari dakwaan mereka yang mengatakan amalan mereka adalah soleh dan boleh selamatkan mereka daripada azab Allah. Allah kata tak. Allah kata apa? Adakah patut kamu menjadikan bagi minum jemaah haji, mengimarahkan Masjidil Haram, memuliakan tetamu, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat dan mereka berjihad pada jalan Allah, adakah sama? Jawapannya apa? Tak sama. Kenapa Allah nak bagi tahu tak sama? Sebab orang kafir dia anggap benda ni baik bagi mereka. Dia sebenarnya bukan orang kafir je, orang katalah dia Islam, tapi dia tak solat. Ada tak orang Islam yang tak solat suka bersedekah? Ada tak yang sponsor anak yatim? Ada tak bina bangunan Mahat Tafiz? Ada. Dan bila dia bagi tu, apa perasaan dia? Aku dah buat baik. Kali surga. Lepas tu dia tengok orang miskin yang duk solat apa semua, kamu sedekah apa? Kan? Dia bangga pula. Bukan setakat dia rasa dia beramal soleh. Tapi lebih pada itu dia berbangga dengan orang miskin yang beriman kepada Allah. Jadi Allah nak betulkan fahaman. Kalau kamu buat kerja kebajikan, jaga Masjidil Haram sekalipun, tapi kalau tak beriman, ni. Kalau tak beriman, amalan mereka hanyalah seperti Fata Morgana. Boleh faham? Kalau kita tengah hari, kita nampak daripada jauh atas jalan kan, nampak macam air kan? Kan? Tapi bila pergi dekat, tak ada. Okey, kasarabin seperti Fata Morgana biqi'ah. Biqi'ah ni satu kawasan lapang yang tidak ada pokok, tidak ada apa-apa tumbuhan. Sebenarnya itu menggambarkan apa ni? Biqi'ah ni kawasan lapang. Macam kita tengok Fata Morgana di atas jalan kan, jalan tu kosong tak? Kosong kan?
Itu adalah ibarat hati orang-orang kafir. Apa dia? Kosong. Tak ada apa-apa. Dia tak tumbuh apa-apa sebab hatinya mati. Okey, amalan mereka tu walaupun nampak soleh, walaupun nampak kebaikan, tapi Allah kata hanyalah seperti fata morgana di atas hati yang kosong. Di atas tempat yang kosong, kemudian dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa bahasa Melayu? Biqi'ah. Tanah yang datar. Kemudian yahsabuhu, menyangka, disangkanya oleh az-zam'an. Az-zam'an orang yang sangat-sangat dahaga. Orang yang bukan dahaga saja, orang yang sangat-sangat haus. Ma'an, air. Dia berjalan di tengah padang pasir, panas, dahaga, air tak ada. Berjalan-berjalan dah lembek nak pengsan kan. Tiba-tiba dia nampak apa? Macam air daripada jauh. Apa perasaan dia? Oh, dia kata ini penyelamat aku. Mesti aku dapat minum. Lepas ni hilang dahaga. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan. Lepas tu, apa berlaku? Hatta sehingga apabila ja'ahu, telah datang kepadanya. Sehingga dia datang kepadanya. Datang kepada apa ni? Hu tu balik pada apa? Delete lah. Balik kepada fata morgana. Orang yang sangat-sangat dahaga di tengah padang pasir, tiba-tiba dia nampak seperti air, maka dia sangka di sini makna dia yakinlah air. Tapi sehinggalah dia datang tempat itu, fata morgana, lam yajidhu syai'a. Dia tidak mendapati apa-apa. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Tengah dahaga, tengah panas, tiba-tiba nampak macam air, harapan dah tinggi, keyakinan dah mantap, tiba-tiba bila pergi, tengok-tengok bukan air. Apa perasaan dia? Kecewa. Dan daripada kecewa tu, apa pula berlaku? Wawajada. Dan dia dapati Allah indahu, di sisinya. Bukan setakat dia kecewa saja, sebab yang disangka air rupa-rupanya fata morgana. Lagi mengecewakan, lagi menakutkannya apa? Tengok-tengok dekat tu ada Tuhan. Maksud ada Tuhan di sini ialah di situ Allah akan sediakan azab untuk dia. Jadi harapan dia, orang kafir ni, dia harap dengan amal soleh dia apa dia? Dengan amal soleh dia harap apa? Dapat selamatkan dia daripada azab neraka. Jadi bila pergi ke akhirat tu, tak ada masalah. Jamin selamat. Sebab apa? Ada amal soleh. Tapi Allah kata amal soleh mereka hanyalah seperti fata morgana. Bila betul-betul nak masuk kubur, tengok-tengok, ya Allah, yang dahaga, yang sangka air, rupa-rupanya satu bukan air, yang kedua ada azab Allah pula. Cuba bayangkan macam mana perasaan itu bertukar. Daripada lapar, dahaga, tiba-tiba seronok, yakin, tiba-tiba lagi menakutkan. Sebab daripada air rupa-rupanya azab Allah. Kemudian Allah kata apa? Fawaffahu, lalu waffahu, dia iaitu Allah menyempurnakan
menyempurnakan hisabahu, hisabnya dan balasannya. Hisab terhadap apa ni? Satu, kekufuran dia. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh tu akan bertukar jadi apa? Satu, sia-sia. Yang kedua, bertukar menjadi azab. Tapi bukan dalam bentuk fizikal, dalam bentuk mental. Kan? Dia nampak air, dah seronok, dah yakin, tengok-tengok, bukan air. Jadi dia rasa, dia yakin dengan amalan dia, dia selamat daripada azab Allah. Tengok-tengok, sedikit pun tak boleh selamatkannya daripada. Jadi dia lagi kecewa. 20 tahun dia beramal, tengok-tengok kosong. Sama dengan Allah sebut dalam surah apa ni? Al-Furqan kan? Ayat 23. Kita dah terdebur di Melaka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa datang, kata Allah, daripada amalan mereka yang mereka sangka soleh, wa ja'alnahu, lalu kami jadikan amalannya haba'an, debu-debu yang berterbangan. Jadi Allah buat contoh, contoh daripada benda yang tak nampak, benda yang hanya boleh difikirkan. Allah buat contoh seperti benda tu nampak betul-betul. Boleh faham? Kita boleh bayang tak amalan kita yang kita rasa boleh selamat, tengok-tengok kosong, kan? Tak boleh nampak lah. Jadi Allah bagi dia nampak apa dah? Seperti Fata Morgana. Cuba tengok. Dahaga tengok-tengok, bukan air. Tengok-tengok amalan, betulkan jadi debu. Debu nampak kan? Sebenarnya contoh-contoh tu apa tujuan? Kenapa Allah banyak buat contoh dalam Al-Quran? Untuk apa? Allah kata, begitulah kami membuat contoh kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Jangan buat amalan tapi kufur kepada Allah. Kalau kamu buat amalan kufur, amalan kamu baik macam mana, banyak macam mana sekalipun, lama macam mana sekalipun, semuanya sia-sia. Okey ke? Okey. Benda ni Allah sebut kepada orang kafir, tapi boleh berlaku tak pada orang Islam? Boleh tak? Macam mana? Macam mana amalan orang Islam boleh hancur, boleh jadi debu, boleh jadi seperti Fata Morgana? Macam mana tu? Okey, kalau dia riak, dia contohlah, sedekah dia bagi tapi tak riak. Solat dia riak, yang mana jadi debu, yang mana hancur? Yang riak. Tapi kalau orang kafir, dia kafir kan, kemudian dia sedekah bina hospital 10 bilion kan, kemudian dia sedekah pula untuk buat masjid 10 juta, sekolah tahfiz 5 juta kan, yang mana amalan dia sia-sia? Yang mana? Semua sekali. Sebab itulah syirik ni ada dua kan. Satu, syirik besar. Bila ada syirik besar ni, semua amalan hancur. Tapi kalau ada syirik kecil macam riak, dia akan hancur, akan binasa amalan tu saja. Salat dia buat ikhlas kerana Allah, tak hancur. Tapi bila sedekah dia riak, yang sedekah tu yang hancur. Okey tak? Hancur sebahagian je. Okey tak? Oh tak okey. Fahaman bukan orang kafir saja, fahaman orang kafir dan orang Islam, khususnya orang kaya, fahaman yang salah apa dia? Bila dia kaya, dia ingat kekayaannya boleh membantu selamatkannya daripada azab neraka. Kadang-kadang dia tak salat, tapi dia rasa boleh selamatkannya dengan apa? Dia sedekah. Ramai. Dia ni ustaz, dia masjid tak pernah pergi, solat tak, Mekah tak pernah pergi, tapi setiap bulan dia pergi makan anak yatim. Kenapa dia buat macam tu? Sebab inilah dia rasa amalannya itu walaupun sebahagian je
akan selamatkannya daripada azab Allah. Dan biasanya kalau orang kaya memang ada fahaman macam tu. Dia kata aku dah kaya kan, buat apa aku nak solat? Dan itulah tanda Allah suka pada aku. Kalau Allah tak suka, kenapa bagi? Betul tak? Kita pula kalau kita orang miskin, kita rasa pula apa? Allah tak suka pada kita kan? Kalau suka, kenapa tak bagi kaya? Solat tunggang terbalik, naik Honda Kak je. Kan? Perasaan tu adalah daripada syaitan. Sebab itulah Allah cerita dalam surah Al-Kahfi kan. Apa kata yang pemilik dua kebun? Pemilik dua kebun, dia kata apa? Kawan dia beriman, tidak syirik pada Allah, tapi miskin. Dia pula kaya, tapi syirik pada Allah. Dia rasa siapa yang betul? Tengok bahaya tu. Dari mana perasaan yang dia rasa tidak betul? Apa sebab? Kekayaan. Aku lebih banyak harta daripada kamu, takkan aku salah? Kamu pula miskin, takkanlah kamu betul? Sehingga dia kata apa? Sehingga dia tak percaya pada hari akhirat. Dan dia buat andaian. Apa andaian dia? Wala'in ruditu. Wala'in, ayat berapa ni? Wala'in ruditu. Ila. Cuba tengok. Rabbi la ajidanna khairan minha. Munqaliban. Surah Al-Kahfi 36. Nak tengok Allah nak betulkan fahaman yang salah. Yang akhirnya macam ni lah. Harap-harap tengok rupa-rupanya debu. Rupa-rupanya fata morgana je. Sebab apa? Fahaman yang salah macam ni. Bila dia ada dua kebun, mewah, kaya, dia kata apa? Tak ada. Aku tak yakin berlakunya kiamat. Satu. Sebab bila Allah sayang pada aku, Allah bagi harta. Bila Allah bagi harta, Allah tak akan ambil balik. Kalau kiamat mana hancur kan? Tak akan berlaku kiamat. Dan dalam masa itu pun dia buat andaian. Wala'in, cuba terjemah. Wala'in. Dan pasti sekiranya, ruditu. Kalau aku mati dan aku dikembalikan. Katalah, kalau betul berlaku kiamat dan aku dikembalikan ila Rabbi, kepada Tuhan aku, maka apa yang aku akan dapati di akhirat besok? La ajidanna, pasti aku akan dapati khairan, lebih baik minha, darinya. Lebih baik daripada apa? Kenapa dia fikir macam tu? Dia formula apa tu? Formula, kalau tak ada Tuhan sayang, tak mungkin Tuhan kurangkan. Lebih ada. Betul? Kita kalau bapak kita sayang, dia bagi, kemudian agak-agak dia ambil balik ke dia tambah lagi? Kalau dia sayang. Bahaya tak pemikiran tu? Bahaya. Lepas tu bila bapak ambil, kita rasa apa? Bapak tak suka kan? Okey, ni ramai ni. Untuk pengajaran untuk kita orang Islam. Berapa ramai orang kaya, bukan semualah, tapi ramai. Tak pergi masjid, tak pergi kelas agama. Ada yang tak pernah pergi Mekah kan? Rumah besar, kereta mewah. Umur dah 70. Sebab ada pemikiran ni. Kenapa aku nak pergi masjid? Allah memang dah suka pada aku. Kan? Lepas tu pergi duk main golf lagi kan? Baru ni semalam saya tengok. Dah lama tak larat, tapi larat dia pikul beg kayu golf. Beg tu berat, tapi dia mampu pikul. Bahaya tu. Boleh ke? Dan sekarang, ramai tak orang yang kafir duk sedekah? Ramai tak? Kita tahu tak? Agak-agak lah. Bila berlaku bencana di mana-mana sahaja, siapa yang paling cepat dan paling ke depan membantu? Walaupun musibah tu menimpa orang Islam, siapa? Orang kafir. Masa banjir Disember 2014 di Kelantan, Golongan berdakwah pergi bantuan. Tapi bila kita sampai, orang Jepun dah ada dah. Kita duduk Kuala Lumpur, dia duduk kat Jepun. Sampai dia dulu.
Orang Korea ada bagi kemah siap. Tengok pemikiran dia tu. Dan kalau pergi Aceh kan, tsunami Aceh kan, dia ada buat satu museum, kemudian ada letak bendera-bendera negara yang bagi bantuan. Majoritinya negara kafir. Orang kafir ni kalau buat bantu ni, kadang-kadang lebih ke depan, lebih cepat daripada orang Islam. Orang dah nak mati, kita baru nak bincang, baru nak meeting. Apa kita boleh bantu? Kan? Betul? Jadi Allah nak bagi tahu, kamu sangka kamu buat rumah orang miskin, kamu buat hospital, kamu buat kadang-kadang ada orang kafir sedekah untuk bina masjid kan. Kamu sangka itu semua boleh selamatkan kamu? Tak. Penghalangnya apa? Kufur. Kufur. Kan? Kufur. Dan bagi orang Islam, Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat pun jawablah, muflis ialah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Yang tidak ada duit itulah bankrupt. Nabi kata bukan. Itu bankrupt kat dunia tak ada masalah, betul tak? Ramai tak bankrupt kat dunia, tapi makanan dia lebih mewah pada kita yang tak bankrupt. Ramai kan? Tapi bankrupt kat akhirat apa dia? Dia solat. Ini untuk orang Islam. Dia solat, dia puasa, dia pergi Mekah. Dia buat kerja dakwah. Tapi dia maki orang, dia pukul orang, dia ambil hak orang. Akhirnya di akhirat besok, orang ambil balik hak tu. Dan akhirnya semua pahala dia tak ada, tapi masih banyak lagi hak yang dia tak lansaikan. Maka apa? Orang hantar dosa kepada dia. Ya. Dia pula tanggung pikul dosa orang. Inilah muflis. Itu orang Islam. Boleh kan? Jadi sangat-sangat menakutkan. Apa dia? Yang paling-paling menakutkan. Saya bagi jawapan objektif. A. Syaitan. B. Dunia dan perhiasannya. C. Corona 19. D. Konspirasi Yahudi. E. Amalan tak diterima. Yang mana paling sepatutnya lah, yang mana paling menakutkan? E. Tapi ramai orang fikir pasal apa? Yang paling menakutkan apa dia? Ya Allah. Kalau kita takut pada COVID tapi kita pun mati kan, kena COVID. Kemudian amalan kita diterima, ada masalah ke? Tapi kalau kita selamat pada COVID tapi amalan kita semuanya jadi fata morgana, bahaya tak? Oh, bahaya. Bolehkah? Tengok Allah bagi peringatan banyak ayat ni. Tapi ramai orang terlepas pandang. Apa benda yang paling penting? Nak pastikan amalan diterima. Ramai orang berusaha untuk beramal, tapi tak ramai nak berusaha supaya amalan akhirnya diterima. Ayat tu yang terlepas pandang. Kadang-kadang lepas solat dia tak kisah diterima ke tak. Sebab tu dia tak tambah dengan solat sunat. Kan? Kadang-kadang puasa Ramadan dia tak pastikan diterima ke tak. Sebab tu dia tak tambah dengan puasa 6. Kan? Okey? Dan paling menakutkan apa dia? Allah sebut dalam antara sebablah amalan tak diterima. Kita tahu tak? Apa dia antara sebab amalan tak diterima? Nak buat amalan susah. Tapi yang lagi sukar, nak pastikan amalan kita walaupun dah cukup syarat, sah rukunnya, tapi tak diterima. Dua benda berbeza. Amalan sah, yang kedua amalan diterima. Apa dia antara sebab amalan tak diterima? Tak selari dengan sunnah. Lagi? Tak ikhlas lagi? Bukan, tak ikhlas lah, bukan kerana Allah kan. Yang ada Allah sebut dalam Quran, kadang-kadang kita tak terfikir pun. Saya nak tanya, amalan siapakah yang pertama yang Allah tolak? Amalan siapa? Anak Nabi Adam. Siapa dia? Anak Nabi, tapi Allah tolak. Tahu sebab apa? Dia? Tapi Allah sebut,
Bukan sebab tu. Allah sebut dalam Quran. Sebab apa Allah tak terima amalan anak Adam walaupun anak Nabi? Sebab apa? Bukan, ada dalil. Tak ada. Yang ada kata sebab dia yang Qabil tu korban kambing yang gemuk, lepas tu Habil pula korban sayur, itu tak ada dalil. Tak ada dalil. Tapi yang ada dalil Allah sebut dalam Quran. Sebab apa Allah tak terima korban Habil? Habil ke Qabil? Qabil kan yang jahat kan? Tapi nama tu pun ada yang mempertikaikan. Allah tak sebut nama. Okey, sebab apa Allah tak terima? Allah sebut dalam Quran, innama, ini kata Habil kepada Qabil. Bila Qabil amalan dia tak diterima, dia nak bunuh kan Habil. Maka apa reaksi Habil bila Qabil nak bunuh dia? Dia kata, aku tak akan lawan kamu, aku tak akan bunuh kamu. Kamu nak bunuh. Tapi aku nak beritahu, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Dalam surah Ali Imran ada tu 27, surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah ayat 27. Di hujung ayat tu. Tengok Allah kata apa? Innama, sesungguhnya hanyalah Allah menerima, yataqabbal, Allah terima. Daripada siapa? Minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa. Jadi kenapa korban Qabil tak diterima? Sebab tak bertakwa. Ramai tak orang salat tapi tidak ada sifat takwa. Lepas solat je mengumpat. Ramai. Lepas solat je rasuah. Lepas solat je buka aurat. Bila buka aurat, ada takwa tak? Takut. Saya takut. Lepas solat je terus buka. Makna tidak ada takwa. Saya takut amalannya tak diterima. Ini yang Allah tak terima anak siapa? Anak Nabi Adam. Kita anak siapa? Anak Nabi Adam pun tak, cucu Nabi Adam pun tak, cicit pun tak. Kan? Sebab itulah Islam keturunan je, kan? Keturunan. Firaun pun keturunan Nabi Adam tau. Jadi pastikan bila kita solat, bila kita buat rukuk Islam, jangan benda tu je. Islam ni semua lengkap. Aurat kena jaga dalam solat dan di luar solat. Mulut kena jaga, jangan dalam solat je cakap benda yang baik je. Lepas solat je tak ada penapis. Okey? Wallahu, dan Allah sari'. Apa dia sari'? Paling cepat hisab. Kalau kita pergi negara Arab, Mekah, Madinah, kita lalu lebuh raya kan. Lebuh raya dalam bahasa Arab dia panggil apa? Khattu as-sari'. Khat jalan, sari' laju. Kalau terjemah bahasa Inggeris, highway. Faham? Laju. Jadi Allah nak berkata apa? Allah tu sangat cepat hisabnya. Apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Kenapa Allah tutup dengan Allah sangat cepat hisabnya? Apa kaitan? Cuba fikir. Tak, dia sebenarnya yang cepat ni kufur saja ke ataupun semua sekali? Allah tak kata Allah cepat hisab untuk orang kafir. Allah cepat hisab untuk semua sekali lah. Orang Islam dihisab tak? Orang Islam dihisab tak? Macam mana orang Islam dihisab? Beza tak? Hisab orang Islam dengan hisab orang kafir? Macam mana? Macam mana one to one tu? Yalah, one to one memanglah bukan opening. Nabi sebut hisab
dengan orang beriman, Allah panggil seorang-seorang, kemudian Allah sebut dosa kita satu persatu. Kamu ada buat dosa ni, kamu ada buat dosa ni, kita pun mengaku. Sebab Tuhan yang cakapkan, semua ada bukti. Sampai kita dah berpeluh, dah yakin, habislah. Memang masuk neraka. Ini Allah panggil seorang-seorang, bukan di khalayak ramai. Last sekali Allah kata apa? Dosa kamu ni, yang kamu sendiri dah mengaku, aku tutup masa kat dunia. Tak ada siapa tahu. Dan di akhirat aku ampunkan. Masuk syurga. Itu makna hisab orang beriman. Dan itulah maksud hisaban yasira. Bukan ditontong, bukan dibentang kepada semua. Tapi dipanggil seorang-seorang dan Allah sebut dosa kita. Kenapa Allah sebut tu? Sampai kita dah rasa memang ahli neraka lah aku. Kenapa Allah sebut? Allah nak kita betul-betul rasa nikmatnya keampunan Allah. Okey, hisab orang kafir lagi mudah. Sebab apa? Tak ada pendapat kata ditimba. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tak, hisab orang kafir ni sangat mudah sebab dia tak ada amal soleh. Tak ada amal soleh, nak timbang apa tak ada amal soleh ni? Amalan nampak soleh tapi apa? Hancur. Jadi tak perlu hisab, terus masuk neraka. Jadi Allah nak beritahu ni supaya apa? Supaya kita jangan berfikir macam kat dunia. Kita kalau di Malaysia ada, tak tahulah ada berapa ribu mahkamah kan. Tapi orang yang bersalah, yang buat jenayah mungkin puluh-puluh ribu kan. Tapi banyak tak kes yang tertangguh. Yang buat jenayah tu mungkin hanya 10% daripada semua rakyat Malaysia. Betul tak? Itu pun banyak tak tertangguh. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Betul kan? Jadi Allah dia mungkin kita berfikir kalau kat dunia hanya 10% penduduk Malaysia itu pun dah kes tertangguh, di akhirat berapa peratus ni yang Allah nak hisap? Daripada semua manusia berapa peratus? 100%. Jadi kalau 10% di Malaysia saja pun kes tertangguh, ini Allah nak hisap berapa ni? Semua manusia daripada Adam sampai kiamat. Satu. Yang kedua, setiap orang banyak tak jenayahnya, banyak tak dosa dia. Jadi kita fikir apa? Mesti lambat ni. Ada ruang lagi sebelum masuk neraka kan. Boleh bersembang. Betul tak? Banyak tak orang yang buat jenayah, kadang-kadang sebab kes tertangguh, bebas 2-3 tahun. Betul kan? Rasuah, YNDB, tapi relax je bercakap. Tak ada kaitan dengan yang hidup. Dan ada pendapat mengatakan, Allah hisap semua sekali manusia daripada Adam, termasuklah jin, syaitan, sampai kiamat, hanya sekadar waktu asar. Asar sampai maghrib, settle semua sekali. Ustaz, mana boleh? Yang tak boleh otak kita, akal kita. Tapi Allah mampu tak? Ada ulama bagi contoh. Allah dengan satu matahari ni, semua cahaya matahari sampai tak pada semua makhluk. Orangnya, tumbuhannya, haiwannya, sampai tak cahaya matahari. Dengan hanya satu matahari, satu saat, semua kena cahaya matahari. Jadi tak mustahil Allah nak hisap semua makhluk hanya dalam waktu yang paling singkat. Jadi jangan kita terfikir, sementara nak selesai kes aku ni, nak sampai giliran aku, jauh lagi lah nak masuk neraka. Jangan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Au kazulumatin. Ini au ni makna sama ada pilihan. Allah nak bagi tahu apa ni? Cerita. Amalan orang kafir satu seperti, sama ada seperti fata morgana. Yang kedua sama ada seperti au sama ada seperti zulumat. Apa makna zulumat? Kegelapan. Fi bahrin, dalam bahrin, laut. Lujiyin, dalam bahasa Arab lujiyin makna mu'zamul bahri, sebahagian besar laut, dan juga bermakna amiqul bahri, laut yang besar dan dalam. Laut yang besar lagi dalam. Laut dalam kan? Okey.
Jadi sama ada amalan orang kafir itu sia-sia, Allah nak bagi kita nampak sama ada seperti fata morgana ataupun seperti kegelapan-kegelapan di mana? Dalam laut yang dalam. Laut yang dalam makna apa tu? Lagi gelap. Kemudian yakhshahu ditutupi pula oleh maujun ombak. Min fawqihi, dari atasnya ombak. Apa maksud ni? Ombak di atas ombak. Mana? Tahu kan ombak kan? Tahu. Makna apa tu? Satu, laut tu dalam, dah gelap kan? Kemudian datang pula ombak dan ombak pula berterusan. Bukan datang sekali kemudian berhenti. Dah berapa dah kegelapan? 2. Yang ketiga, min fawqihi, dari atasnya, atas ombak pula sahab, awan. Apa maksud ni? Kalau malam ada bintang kan? Tapi bawah bintang tu ada awan. Apa jadi? Semakin gelap. Sebab awan tu menutupi cahaya bintang. Jadi berapa kegelapan? 3. Kemudian kegelapan. Kegelapan ba'duha, sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Kegelapan apa pula ni? Kegelapan malam. Jadi mula-mula kegelapan laut yang dalam. Yang kedua, kegelapan ombak yang berterusan. Yang ketiga, kegelapan awan yang menutupi cahaya bintang. Yang keempat, kegelapan malam. 4 lapis kegelapan. Dan Allah nak gambarkan 4 lapis gelap tu macam mana tu? Macam mana tu kegelapan? Iza, apabila akhraja, dia mengeluarkan. Apabila dia mengeluarkan yadahu. Yadahu apa? Tangannya. Lam yakad, tidak dia dapat yaraha, melihatnya. Apa yang nak beritahu ni? Kegelapan sampai tahap bila dia keluar tangan, dia nampak tak tangan dia? Apa yang Allah nak beritahu? Maknanya tangan tu bersama dia tak? Ini bukan tangan orang lain ni. Tangan dia. Yang bersama dia pun tak nampak. Kalau tangan orang lain. Jadi Allah nak begitu kegelapan tu sangat-sangat gelap dan sangat-sangat kelam. Okey. Jadi apa? Yang ni kita boleh faham kan? Fata Morgana. Jadi amalan dia apa dia? Tak, amalan dia Fata Morgana. Ni orang yang dahaga ni, orang yang kafir lah. Okey. Kemudian BKA ni, tanah lapang tu, hati. Hati dia kosong. Jadi bila hati kosong, tidak mentauhidkan Allah, letaklah saja apa saja amalan, kosong. Sebab setiap amalan mesti ada tapak dia. Tapak dia apa dah? Tauhid. Bila tak ada tauhid, amalan apa pun sia-sia. Okey, yang ni okey. Yang kedua ni contoh kegelapan. Mana amalan dia? Kegelapan ke, laut ke apa? Tapi kalau ikut bahasa, orang-orang kafir amalan mereka seperti Fata Morgana ataupun amalan mereka seperti kegelapan. Jadi amalan mereka apa dah? Kegelapan. Sebab belum habis hurai. Amalan mereka seperti kegelapan kan. Jadi orang kafir bila dia masuk laut, dia nak cari amalan dia. Agak-agak nampak tak? Tak ada, tak nampak. Tangan dia pun tak nampak. Itulah gambaran amalan dia. Boleh faham? Tak ada. Nothing. Bukan seolah-olah memang tak ada.
Mana amalan aku? Tangan dia pun tak nampak, amalan lagi lah. Boleh faham? Jadi, kegelapan ini, amalan dia apa ni? Yang menjadikan amalan tapi gelap. Syirik. Kata Hasan, Qala al-Hasan, Zulumatun salas. Hasan seorang ahli tafsir daripada tabi'in. Kalau sebut Hasan, orang kenal lah. Tak kenal sebab tak sempat dengan zaman dia. Saya pun tak pasti. Orang sebut Hasan je. Dia kalau seorang je, dia tersebut bin dah. Semua orang tahu. Qala al-Hasan, Zulumatil kufri salasun. Ada 3. 1, Zulmatul i'tiqad. Yang kedua, Zulmatu al-qaul. Yang ketiga, Zulmatu al-amal. Kata Hasan, kegelapan kekufuran ataupun kegelapan orang kafir ada 3. 1, kegelapan yang paling asasnya itu akidah dia gelap, iaitu syirik pada Allah. Bila akidah syirik, kata-kata pun keluar pun sia-sia walaupun baik. Dan amalan pula sedekah 10 juta untuk bina hospital pun sia-sia, gelap. Pergi kat laut tak nampak apa-apa. Kan? Sebab tu orang beriman, apa ciri-ciri iman? Definisi iman apa dah? I'tiqad di hati, yakin pada Allah. Yang kedua, ucapan di lidah kan. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Jadi kalau rosak kat yang pertama ni, rosak pertama, yang kedua pun rosak. Bila kita, okey sekarang dah ada 2 contoh kan. Allah nak beritahu contoh bagaimana amalan orang tak beriman, walaupun baik, walaupun banyak, semua orang kata okey, semua orang kata bagus, tapi semuanya sia-sia. Ya. Sebenarnya apa pengajaran yang besar untuk kita daripada dua contoh ni? Pertama, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Sebab dengan syirik, amalan apa yang hancur? Semua sekali. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kemudian la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin kan? Betul? Ini saya tak ambil daripada awal lah. Awal dia kul uhiya ilayya kan? Okey. Walaqad uhiya. Okey. Lain, cuba terjemah. Lain, pastilah in sekiranya asyrakta, engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Jadi mungkin tak Nabi Muhammad syirik? Tak mungkin. Tak mungkin. Tarik balik Tak mungkin Nabi Muhammad syirik, tapi Allah nak bagi tahu, kalau engkau sendiri syirik, apa berlaku? Walaupun engkau Nabi, walaupun engkau Rasulullah, la yahbatanna, semua amalan engkau akan hancur. Walaupun engkau Nabi. Jadi kita bukan Nabi kan, lagi hancur lebur. Dan wala takuna, dan pasti engkau akan menjadi minal khasirin, orang yang paling rugi walaupun engkau Nabi. Apa yang menyebabkan amalan Nabi hancur dan rugi? Syirik. Jadi amaran ini sebenarnya bukan pada Nabi tapi pada kita kan. Ramai tak orang Islam solat, lepas tu pergi cari bomo, percaya bomo kan? Syirik. Kan?
Kadang-kadang bergaduh kan dengan anak, hantar sihir kan. Lepas tu yang tu pula anak hantar sihir lain pula kan. Itu bila jadi syirik, percaya pada sihir, syirik. Satu pengajaran daripada dua ayat ni, pastikan amalan kita tidak ada syirik. Dan tidak ada perkara yang membatalkan amalan seperti riak. Kalau kita sedekah, Allah kata apa? Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan apa? Manna. Kita rasa ini dari kita, jangan ada rasa. Kadang-kadang kita bagi tapi menyakitkan orang yang miskin. Ni aku bagi, lepas ni jangan datang. Sia-sia sedekah tu. Kadang-kadang lepas 10 tahun kita sedekah, jadi pahala ikhlas. Tapi lepas tu, kita ungkit, habis. Kan? Dan pengajaran ketiga pada, kita bila baca ini, tak kesian tak pada orang kafir ni? Yang buat kebaikan begitu banyak kan. Tapi di akhirat besok, jadi tak kesian ke? Agak-agak lah. Kita dah tahu. Dan kita tahu dia buat amalan tapi dia kafir. Dan kita tak sampaikan. Agak-agak di akhirat besok, dia cari tak kita? Kalau tak nak pergi cari? Dan ayat ni. Sampai tak kepada orang kafir Mekah? Sampai. Sebab apa sampai? Sebab Nabi amanah. Nabi amanah. Bila turun je wahyu, terus Nabi sampaikan. Tapi sekarang kita tak amanahkan. Quran ada kat kita, kita baca, kita hafal, kita tak sampai pada orang kafir. Sebab tu Allah melaknat orang yang tak sampaikan ilmu. Okey. Saya tak tahu angka apa dia yang famous tu, angka kentang ke? Dia masuk Islam ke? Masuk Islam ke? Belum. Kan? Banyak tak kebaikan dia tu? Besar tu. Ya Allah. Kalau dia mengucap aja, habis. Semua kebaikan yang dia buat masa kafir, betulkan jadi pahala. Tapi kalau tak ada siapa sampaikan, dia pun mati dalam kufur kan. Kita minta semoga dia beriman. Tapi kalau dia mati dalam kufur, semua kebaikan dia tu, mungkin dah 20, 30 tahun, habis hancur. Okey. Waman lam, dan siapa lam yaj'al. Dulu terkenal seorang orang kafir kan suka bantu orang satu dunia, dan dia perempuan je. Dan dia dah mati dah. Mother Teresa kan. Banyak tak kebaikan dia? Kita nak banding dengan dia, kita tak ada apalah. Okey, siapa yang tidak Allah jadikan lahu baginya nur, cahaya. Ni, bila Allah tak jadi cahaya kepada orang tu, mana dia dapat apa? Zulumat, kegelapan. Maka apa nasib orang ni? Fama lahu min nur. Maka tidak ada baginya min nur, dari apa-apa cahaya. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Mana siapa yang Allah tak bagi cahaya, ada kemungkinan tak orang tu boleh dapat cahaya daripada orang lain? Tak ada. Siapa yang Allah tak bagi, mustahil dia akan dapat cahaya. Jadi nak dapat cahaya tu dari siapa? Dari Allah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Kalau orang salah faham, dia kata apa? Saya tak dapat cahaya sebab Allah tak nak bagi. Tengok Allah kata apa tu? Siapa yang Allah tak bagi cahaya, dia tak dapat lah. Sebenarnya Allah bukan nak bagi tahu. Allah yang pilih siapa yang dia nak untuk bagi cahaya, tak. Allah nak bagi tahu cahaya tu milik aku. Kalau kamu nak, cari aku. Jangan cari manusia. Sebab aku ni Tuhan. Aku saja boleh bagi cahaya. Memang aku nak bagi pun. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang mencari. Okey. Ni sejak kita tak ada buat Al-Quran, rasa nampak lebih jelas tak kehidupan kita? Hala tuju kita kan? Itu sebenarnya cahaya. Jadi nak cahaya Allah, tak ada buat Al-Quran. Selagi kita tak faham Quran, kita lebih dekat kepada zulumat. Okey, kemudian Allah tanya, alam tara, tidakkah engkau ataupun engkau telah melihat
Kita dah beritahu kalau huruf istifham selepas dia huruf nafi, maka makna dia qad. Macam alam nashrah. Sesungguhnya kami telah lapangkan. Di sini sesungguhnya engkau telah melihat. Huruf istifham selepas dia lam ataupun huruf nafi lah, maka makna dia qad, sesungguhnya. Alam nashrah terjemah dia qad syarahna. Yang ni pun alam tara terjemahannya apa? Qad ra'aita. Sesungguhnya engkau telah melihat. Siapa ni? Nabi Muhammad. Annallah, sesungguhnya Allah yusabbihu, sentiasa bertasbih. Apa makna bertasbih? Mensucikan Allah. Apa tujuan mensucikan Allah? Tujuan mensucikan Allah bukan tujuan. Dia hanyalah mekanisme untuk sampai satu tujuan. Jadi apa tujuan mensucikan Allah? Mentaati perintah Allah. Jadi kalau mulut berzikir subhanallah tapi tak taat pada Allah, sebenarnya dia belum mensucikan Allah. Bila kita kata Allah hebat, Allah tak lemah, Allah tak kurang, apa kena buat dengan Tuhan yang hebat ni? Taklah. Kalau mulut mensucikan Allah tapi kita lawan dia, kita tak taat, kita berpura-pura. Okey, yusabbihu, bertasbih kepadanya. Man, siapa fis samawat, siapa di langit-langit. Siapa yang duduk kat langit? Malaikat lagi? Jin bila duduk kat langit? Jangan silap tempat. Jin kerja dia apa? Nak kacau manusia kan? Manusia duduk kat mana? Jadi buang masa duduk kat langit. Jin kat bumi. Siapa lagi yang kat langit? Bila ayat man kita dah blur kan. Tapi ada ayat ma fis samawat. Sebenarnya bila sebut man ke ataupun ma merakumi semua, ia bernyawa ataupun tak. Langit sendiri, bulan bintang, matahari, awan, hujan, semua yang berada di atas kan. Semua tu mensucikan Allah kan. Dan wal ard, dan apa sahaja yang di bumi. Siapa? Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, haiwan, pokok-pokok, bukit kan, gunung. Adakah semua mensucikan Allah? Orang kafir? Orang kafir? Tak. Orang munafik? Sikit. Di sini yang mensucikan Allah yang di bumi, orang beriman dah. Orang kafir tak. Orang kafir menentang. Orang munafik pula, dia berzikir tak pada Allah. Tapi sikit je. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang beriman pula zikir pada Allah berapa banyak? Yana berapa banyak loh? Berapa lama? Ni macam tak pernah berzikir je. Berapa lama orang beriman kena berzikir pada Allah? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, baring. Mana Allah nak beritahu apa tu? Manusia ni tak lagi daripada 3 keadaan. Kalau dia tak berdiri, dia duduk. Kalau tak duduk, baring. Makna apa tu? Allah nak beritahu orang beriman sentiasa ingat pada Allah, sentiasa taat. Sebab tu bila masuk tandas, tak boleh berzikir. Keluar kenapa? Minta ampun. Kan? Jadi kalau keluar tandas, kena minta ampun sebab tak boleh berzikir. Tapi kita tak berzikir dalam tanah, adakah kita sengaja ataupun memang tak boleh? Tak boleh. Itu pun, walaupun tak sengaja, kena minta ampun juga. Apatah lagi kalau selepas tengok drama Korea. Lagi kena baca Ghufranaka. Ya, syarat dia jangan tengok siri yang berikut. Sebab syarat bertaubat kena tinggal. Lepas mengumpat pun kena Ghufranaka. Ini warak lepas keluar tandas dia. Okey, apa lagi? Wat-tayr, dan burung.
Safat. Apa makna safat? Membuka sayap. Membuka sayap-sayap. Tengok. Cuba tengok. Cuba kita tadabbur. Allah kata yang berzikir pada Allah, yang mensucikan Allah, siapa? Semua yang di langit. Kemudian semua yang di bumi. Okey, semua yang di langit dah masuk tak burung? Masuk kan? Burung di langit ke di bumi? Di langit kan? Kalau dah masuk semua yang di langit, kenapa Allah sebut lagi burung? Sepatut burung dah kat sini dah. Itu tak soalan dia. Bila Allah kata semua yang di langit berzikir dan mensucikan Allah, maka bila semua di langit termasuk tak burung? Dah masuk kan? Kalau dah masuk, apa perlu lagi Allah sebut burung secara berasingan? Kenapa? Kenapa burung? Burung? Dalam banyak-banyak yang di langit itu, antara yang special, yang paling menunjukkan kebesaran Allah ialah burung. Ada keistimewaan dia. Apa dia? Apa keistimewaan burung? Dia kecil kan? Kecil. Tapi boleh terbang dan tak jatuh. Dia enjin pun tak ada, minyak pun tak ada. Boleh terbang ke mana-mana arah. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kan? Dan boleh duduk atas laut. Tak penat kan? Kita kalau terbang 2 minit, penat tak? Tak penat burung. Kan? Relax je, tenang je. Jadi bila boleh terbang tanpa enjin, tanpa isi minyak dan tak penat, menunjukkan apa? Hebatnya Tuhan. Dan burung bukan sikit kan? Dan kehebatan burung pula, burung ni makannya di mana? Burung tempat dia udara, tapi rezeki dia di mana? Makna apa tu? Makna apa? Sebab bila dia di udara, rezeki di bumi, sepatutnya rezeki dia lagi susah. Sebab apa? Manusia duduk di bumi, rezeki pun di bumi pun ada bunuh diri sebab takut rezeki. Faham? Maknanya logiknya burung di langit, tiba-tiba rezeki di bumi. Sepatutnya siapa yang lagi susah dapat rezeki? Burung. Tapi ada tak burung yang bunuh diri sebab tak cukup rezeki? Sebab COVID-19 ada. Burung selamat tak daripada COVID-19? Dia ada pakai sanitizer ke, pakai mask ke? Tak ada. Dia bila dia terbang, dia jaga tak SOP jarak? Tak ada kan? Okey, burung, kalau kita tengok dokumentari kan, kadang-kadang dia nak tangkap ikan di laut kan, dia buat apa? Apa yang perlu dia buat? Dia terbang kan? Tengok sekelip mata je, tengok ada ikan kat kaki dia. Dari mana tu dia dapat tu? Kita nak tangkap ikan kan, kadang-kadang 2 jam, seekor pun tak dapat. Padahal kita duduk tepi sungai tu dah 2 jam. Dia duduk kat udara tu. Sekejap je, dapat ikan besar. Sebab Allah bagi kelebihan mata dia. Dia rezeki dia, sebab dia di udara dan rezeki dia di bumi, Allah bagi kelebihan mata. Dia boleh nampak daripada jauh. Kalau dia tak nampak rezeki daripada jauh di bumi, apa akan berlaku pada burung? Sampai kat bumi, baru nak mencari. Apa jadi? Bukan mati kelaparan, mati dibunuh orang. Kan? Sebab tu kita susah nak tangkap burung. Kan? Okey. Dan kelebihan burung lagi apa? Nabi kata apa? Nabi buat contoh orang yang bertawakal. Seperti apa? Nabi kata, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kamu betul-betul bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, la razaqakum. Pasti Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung. Keluar pagi dan dia tak tahu di mana rezeki, tiba-tiba balik mesti perut kenyang. Burung bila keluar pagi, dia tahu tak tempat dia, office dia, rezeki dia di mana? Tak tahu kan? Tapi bila balik, kita tahu kan tempat rezeki kita kan? Tapi itu pun risau, cukup tak untuk tahun depan? Dah tahu tempat rezeki, dah ada simpanan,
tapi masih termenung je. Terukkan kita. Sebab apa? Tawakal kita tak sama dengan burung. Dan burung bila cari rezeki, dia cari tak untuk besok? Kenapa dia tak cari untuk besok? Ha? Sebab apa? Tak ada kedai. Dia bolehlah simpan. Dia boleh simpan banyak-banyak letak kat sarang dia kan? Walaupun dia tak ada peti ais. Kenapa dia tak simpan untuk besok? Itu maksud Nabi, kalau kamu bertawakal sama seperti burung, Allah bagi. Tapi kita simpan untuk besok, simpan untuk tahun depan, simpan untuk 20 tahun. Sebab kita tak yakin pada Allah. Betul tak? Setuju ke tak? Sebab itulah Nabi dapat tak barang makanan ke rezeki, dapat tak? Dan Nabi bila dapat, Nabi buat apa? Simpan ke bagi? Nabi simpan tu untuk besok. Subhanallah. Aisyah, hasil didikan Nabi, lepas Nabi wafat, orang bagi duit sagu hati pada dia, dia bagi semua sekali. Sampai pembantu dia kata, "Ya Aisyah, kita puasa hari ni. Dan makanan untuk kita berbuka tak ada. Kenapa tak simpan sikit?" Aisyah kata apa? "Lah, kenapa tak begitu? Aku terlupa. Terlupa untuk apa ni? Terlupa untuk diri sebab pentingkan orang." Dia tak salah menyimpan, tapi bila tengoklah kita simpan sebab apa. Kalau kita simpan sebab rasa takut tak cukup, itu yang tak ada tawakal. Yang itu yang kita dihantu oleh macam-macam hantu. Macam burung lah. Dengar satu hadis sahih, Nabi kata, "Yadkhulunal jannah aqwamun." Hadis sahih, akan masuk syurga aqwam, satu kaum ataupun berbagai-bagai kaum, yang afidatuhum, yang hati mereka misla afidati at-tair, sama seperti hati burung. Ya Allah, Nabi kata akan masuk syurga, siapa sifatnya? Bukan solat malam, bukan haji 10 kali, bukan. Hati dia macam hati burung. Ni senang masuk syurga. Ya, tawakal lah. Itu dipanggil perancangan dan bukan untuk diri dia. Itu idea Nabi Yusuf tu untuk diri dia ke untuk semua orang. Kita pula simpan untuk semua orang ke untuk aku seorang. Beza tu. Okey. Kemudian kullu, semuanya qad telah alima, tahu, salatahu, salatnya, wa tasbihahu, dan tasbihnya, wallahu, dan Allah Maha mengetahui, bima alimun. Ada bima kan? Ada bima kan? Ada kan? Alimun bima. Ada. Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Okey. Tengok ayat ni, Allah kata apa? Semua di langit, semua di bumi, termasuklah burung, sentiasa berzikir pada Allah kan? Gunung berzikir tak pada Allah? Pokok-pokok bunga depan rumah kita, yang kita duduk siam setiap hari, zikir tak pada Allah? Kadang-kadang orang yang siram tak zikir, pokok yang disiram tu berzikir. Jadi malulah kepada pokok bunga anda. Okey, di sini Allah kata apa? Semua tahu salatnya. Siapa ni? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ni. Tafsiran pertama. Semua yang di langit, semua yang di bumi, Allah dah bagi tahu cara nak solat kepada Allah, cara nak mensucikan Allah. Kalau orang dan jin, kita tahu cara nak solat dan tasbih melalui siapa? Rasulullah. Kalau makhluk-makhluk lain, tahu cara nak berzikir pada Allah daripada siapa? Ilham. Allah bagi ilham pada gunung, Allah bagi ilham pada pokok. Kan? Satu. Yang kedua, alimah di sini Allah sendiri. Allah tahu
Siapa yang solat, siapa yang berzikir, siapa yang solat betul ikhlas, siapa yang solat riak, semua Allah tahu. Boleh? Kemudian last sekali, walillahi, dan hanya milik Allah, mulku, kerajaan di langit, dan hanya kepada Allah al-masir, tempat kembali. Okey, beza apa ayat 41 dengan 42? Kalau ayat 41 ni Allah kata apa? Semua makhluk apa dah? Makna apa tu? Semua beribadat, semua mentauhidkan Allah. Tauhid rububiyah kan? Okey, ayat 42 Allah nak beritahu apa pula? Yang ni bahagian tauhid, bahagian ibadat. Ayat ni Allah nak beritahu, aku bukan setakat Tuhan yang patut disembah. Aku bukan setakat Tuhan yang mencipta, tapi aku juga Raja. Jadi kamu nak apa sebenar? Semua di langit milik aku, bahkan kerajaan semuanya milik aku. Jadi kalau nak apa saja, baliklah kepada aku. Boleh? Sebab itulah pemikiran bahawa dengan duit, dengan rezeki, kita boleh buat apa-apa. Tanpa duit, banyak terhalang. Itu pemikiran siapa tu? Orang kafir, orang munafik. Kan? Tak ada duit, tak boleh buat apa-apa. Betul kan? Cuba tengok surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Ayat 9 ke 10. Humul lazina yaquluna la tunfiqu ala, adakah? Humul lazina la yaquluna la tunfiqu ala man, ayat 7, man inda Rasulillah. Betul? Kemudian hatta yang faddu. Kemudian walillahi khazainus samawati wal ardh. Kemudian walakinnal munafiqin la yafqahun. Tengok Allah nak betulkan cara berfikir manusia. Orang munafik ni duduk kat mana? Madinah. Dia ada yang daripada bangsa Arab, Aus dan Khazraj. Ada yang daripada Yahudi. Jadi mereka antaranya membantu orang sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka antara yang membantu, walaupun mereka bantu tak ikhlas sebab mereka munafik. Okey, mereka kata apa? Humul lazina, iaitu orang munafik berkata, la tunfiqu. Dia kata pada orang Ansar, jangan kamu infak kepada siapa? Ala man inda Rasulillah, kepada orang yang sekeliling Rasulullah. Siapa dia? Muhajirin. Orang Muhajirin boleh hidup ke Madinah sebab apa? Sebab orang Ansar duk bantu. Jadi orang munafik fahaman macam mana? Fahaman dia ialah orang Muhajirin boleh hidup sebab rezeki yang diberi oleh, cara nak matikan orang Muhajirin, cara nak matikan dakwah apa dia? Jangan infak pada mereka. Sebab mereka faham dengan duit boleh buat segala-gala, tanpa duit mati dakwah. Kan? Hatta yang fadu, sehingga mereka lari daripada Rasulullah.
Bila tak ada bantuan, semua pakat lagi pada Rasulullah. Allah jawab apa? Walillahi, hanya milik Allah khazainus samawat. Khazain jamak pada khazanah. Khazanah apa makna? Perbendaharaan. Orang munafik tak nak bagi kepada sahabat-sahabat Nabi. Berapa? Mungkin 1,000, mungkin 10,000 kan. Tapi Allah kata apa? Bagi Allah pula, apa yang Allah miliki? Semua harta pembarang di langit, wal ard, dan di bumi, semua milik Allah. Walakin, akan tetapi, orang munafik lah tak faham. Apa yang orang munafik tak faham? Apa yang orang munafik tak faham? Orang munafik tak faham bahawa Allah boleh tolong Nabi dan orang beriman walaupun disekak bantuan. Kenapa boleh tolong? Sebab semua di langit dan di bumi adalah milik Allah. Boleh faham? Sebab itulah Nabi dan sahabat berjaya membawa Islam kan? Apa asas kekuatan Nabi dan para sahabat? Tawakal. Macam burung lah. Bila Allah kata berhijrah ke Madinah, dia fikir tak nak makan apa, kerja tak ada. Dia fikir apa dah? Macam mana nak laksana perintah Allah. Okey. Habis Cukup setakat ni. Kalau orang yang berulang kali meminta bantuan berupa wang tunai, tak, dia kalau berulang kali, kita tengoklah. Pertama, dia sihat ke tak? Kalau dia sihat, dia boleh bekerja, jangan bagi. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Untuk orang-orang yang fakir, yang mereka ni terkepung, tak boleh nak berjihad pada Allah, pada jalan Allah. Orang kafir di Madinah mulia, dia tak meminta. Bahkan mereka sentiasa menunggu apa? Menunggu untuk pergi berjihad, bukan menunggu untuk dapat bantuan. Sebab tu Allah puji apa? Kenapa mereka tak bekerja? La yastati'una darban fil ardi. Mereka tak mampu bekerja. Kemudian yahsabuhum al-aghniya. Orang ramai sangka mereka tu orang kaya, padahal mereka fakir. Kenapa? Sebab rupa mereka, muka mereka tak nampak, mereka tak menunjukkan mereka tu orang yang fakir dan berhajat pada bantuan manusia. Boleh faham? Jadi kalau orang tu minta berulang kali, kemudian dia pula sihat dan dia mampu bekerja, Islam menganjurkan jangan bagi. Orang ni apa masalah ni? Sihat tapi meminta. Apa masalah ni? Bukan masalah tak cukup duit, tak cukup ilmu. Bagi ilmu. Bagi ilmu. Okey. Ada yang pergi yang Melaka kan. Masa saya pergi Melaka, saya ada cerita dah. Ada yang kita buat tadabbur tour ke Melaka. Ada pelajar online daripada Muar. Kerja dia mekanik je. Anak dia 6 orang. Dia datang daripada Muar 1 jam lebih ke Melaka untuk ikut kelas tadabbur. Gaji 1,000 lebih sebulan. Anak 6 orang. Tapi boleh hangkut satu keluarga datang kelas. Yang duduk dekat, gaji berpuluh-puluh ribu tak sampai. Apa masalah? Bukan masalah duit, masalah hidayat. Kan? Abang ni Masya Allah boleh bawa satu keluarga kan? Satu benda yang sangat mulia di sisi Allah. Mulia bukan banyak duit, bukan kerja besar. Mulia ialah kita menjadi orang yang paling bertakwa pada Allah, walaupun dalam keadaan kesusahan. Kenapa buruh disebut 2 kali dalam hal bertasbih kepada Allah? Oh, ni saya dah hurai dah. Master plan tu. Master plan, ulang balik tengok video. Saya dah ulang. Adakah amalan baik yang kita buat pada orang kafir dikira pahala? Ya. Dia innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dikira ikut niat. Bukan ikut kepada siapa kita bagi. Kalau orang tu berhak dapat bantuan, walaupun dia kafir, dan kita ikhlas, jadi pahala. Tapi kalau kita bagi pada orang Islam, tapi tak ikhlas, sia-sia.
Tak ada, pahala dia bergantung pada niat kita, bukan kepada siapa yang kita bantu. Ha? Samalah. Sebab itulah orang tu layak masuk syurga berdasarkan apa? Bukan kepada siapa yang dia bantu, tapi keikhlasan dia. Tengok pelacur, kan? Pelacur hanya bantu apa? Bukan orang Islam, bukan orang kafir, anjing. Tapi keikhlasan dia melayakkannya masuk syurga. Kan? Yang bunuh 100 orang, apa melayakkannya masuk syurga? Ikhlas. Dia betul-betul ikhlas nak bertaubat. Jadi sebab tu antara salah faham kita beda. Kita rasa nak masuk syurga, amalan kena banyak. Sebab tu bila tanya bersedia tak untuk mati, amalan boleh cukup. Salah. Amalan boleh cukup, pelacur tak cukup-cukup pun. Hanya satu je amalan masuk syurga. Sebab tu Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah nak uji kamu, bukan nak tengok siapa paling banyak amalan. Bukan. Jangan salah faham. Tapi Allah nak tengok ahsan. Siapa paling ikhlas? Kepada siapa kamu bantu, itu nombor 2. Kamu ikhlas tak? Yang kedua, siapa yang paling menepati sunnah Nabi? Kadang-kadang kita bantu orang kafir, tapi dengan bantuan dia masuk Islam. Ya Allah, Nabi kata apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau kamu buat sesuatu menyebabkan orang tu masuk Islam, pahalanya apa? Lebih besar daripada unta merah. Bantu siapa ni? Orang kafir sampai dia masuk Islam. Besar. Unta merah ni harta. Nabi suka buat contoh kalau nak bagi tawaran, motivasikan. Unta merah ialah unta yang gemuk, yang paling mahal di zaman Nabi. Ha? Tak ada. Tak, unta merah tu masuk. Mana ada unta warna merah? Lembu adalah. Ha? Dia, maksud dia unta merah, unta yang gemuk dan paling mahal. Macam Ferrari kan, biasa warna merah kan. Sekarang kalau kita nak buat contoh apa dia? Jangan buat contoh siapa pergi berdakwah dapat unta merah, tak relevan dah. Harta yang paling mahal sekarang apa dia? Kira lah, saya pun tak tahu apa dia harta paling mahal. Boleh? Okey. Kawan saya beli barangan yang saya jual tapi tak habis bayar. Saya dah minta berkali-kali sebab dia orang yang berada. Jadi akhirnya saya tak minta lagi. Apakah cara terbaik untuk nak selesaikan masalah? Cara terbaik niat sedekah. Awak dapat pahala, tak dapat barang, tak dapat duit, tapi dapat lebih baik pada duit. Apa dia? Pahala sedekah. Walaupun dia mampu bayar, tapi jangan pula sebab dia tak bayar aku niat sedekah lah. Itu tak ikhlas. Tiba-tiba dia kata nak bayar. Okey, tarik balik sedekah tadi. Tak jadi. Dia niat dia mesti ikhlas. Kadang-kadang minta maaf lah. Minta maaf. Cara kita tu banyak buang masa. Bila kita orang berhutang dengan kita, kita habiskan masa duk nak dapat balikkan. Tapi setiap hari kita terlepas pahala. Pagi pahala, petang pahala, tak sempat buat amalan sunat, tak sempat salat witir, tak sempat. Kita tak kisah pun. Kita tak kata besok mesti aku buat. Tak nak terlepas lagi. Tapi kalau hutang dengan orang 10 kali sehari minta, bila nak bayar? Pada RM50 je. Punyalah cinta dunia. Boleh? Boleh terangkan berkenaan kelas bahasa Arab. Terima kasih. Tak, kelas bahasa Arab kita akan mulakan setelah habis PKP. Sebab kelas bahasa Arab ni tak boleh buat online. Dia kena direct. Sebab saya tak tahu siapa yang tidur, siapa yang faham. InsyaAllah lepas PKP kita akan buat kelas bahasa Arab kat sini. Supaya fahaman kita dan tadabbur kita lebih mantap. InsyaAllah. Ikut level pelajar lah. Kalau pelajar zero, kita start daripada zero. Kalau dah tahu, kita sambung je. Tujuan kita tolong orang non-Muslim adalah nak tunjuk akhlak Muslim. Adakah niat ni baik? Tak, sebenarnya kita tak perlu nak tunjuk.
Kita wajib tak berakhlak mulia? Wajib tak? Bila wajib dan kita berakhlak mulia, tak timbul isu nak tunjuk. Orang automatik akan nampak. Betul tak? Kalau kita nak tunjuk macam tak ikhlas, tengok-tengok, semalam lain, hari ni lain. Kan? Sebab itulah Aisyah bila ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah kata apa? Dan ulama mengatakan, di zaman Nabi, Quran berjalan di mana-mana. Sebab mereka betul-betul praktis akhlak Al-Quran. Jadi orang kafir ramai yang masuk Islam, bukan sebab ceramah Nabi. Bukan sebab kelas kuliah maghrib setiap malam. Tak. Sebab akhlak Nabi dan para sahabat. Jadi sebenarnya tak timbul isu kita kena tunjuk. Kita wajib berakhlak. Bila kita berakhlak mulia, automatik orang nampak dan itulah tarikan non-Muslim. Ada setengah orang cakap, kenapa nak sibuk dakwah orang yang buat benda baik? Apa salahnya? Tapi tak sibuk dakwah orang yang buat maksiat. Sedangkan mereka yang berbuat maksiat ini terang-terang buat dosa. Tak, dia kadang-kadang orang yang buat baik ini kadang-kadang terlupa kan. Kan Allah kata, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah beri peringatan. Apa makna peringatan? Makna bila beri peringatan, dia dah tahu ke belum? Dah tahulah. Dah belajarlah. Cuma dia lupa. Jadi kepada orang dah buat baik, perlu dakwah. Tapi sebagai peringatan. Yang buat dosa ni sebagai maklumat baru, sebagai ilmu. Jadi semua kita buatlah. Jangan fokus pada yang buat baik saja. Dan jangan fokus pada yang buat dosa sahaja. Ha? Ustaz, kidam adalah sifat Allah. Saya tahu. Saya tak jumpa dalam Al-Quran. Dalam zaman sekarang ada golongan Habib dan Tok Guru. Klaim pernah bermimpi dengan Nabi. Wallahu a'lam. Dia syarat nak masuk syurga. Syarat nak masuk syurga. Adakah mesti bermimpi jumpa Nabi? Ataupun syaratnya beriman dan bertakwa. Jangan kadang-kadang kita tertipu. Jadi mimpi jumpa Nabi itu macam syarat nak masuk syurga. Allah kata apa? Wal asri, demi masa. Semua manusia rugi. Semua manusia celaka. Kecuali 4. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, yang keempat, ada tak yang kelima, mimpi jumpa Nabi? Tak. Mimpi jumpa Nabi bagus, tapi bukan mestinya itu syarat masuk syurga. Okey. Seseorang yang solat dan berzikir tapi memakai rantai yang ada loket magnet yang dia anggap boleh tarik penyakit. Adakah ini juga syirik dan bagaimana cara nak tegur? Sebab dia lebih tua pada saya. Yang memang yang bermasalah ni orang tua kan. Sebab itulah yang banyak menentang Nabi di Mekah orang tua ke orang muda? Sebab orang tua makan garam dulu kan. Memanglah sebab dia lahir dulu, dia memang makan garam dulu. Dia sebenarnya pakai gelang magnet ni, ulama mengatakan bila kita boleh pakai. Kalau kita ada penyakit dan kita dah cek semua doktor dan doktor kata semua ubat dah tak ada, doktor yang beriman lah. Doktor pakar yang beriman mengatakan kamu ni apa saja ubat daripada doktor memang tak ada. Satu ubat je yang boleh merawat. Apa dah? Rantai magnet. Semua doktor-doktor yang beriman sepakat. Itu sahaja ubat dia. Masa tu boleh pakai. Tapi dia cek semua dengan doktor ke? Tak, jangan pakailah. Kadang-kadang bila kita percaya boleh membawa kepada syirik. Dan bila syirik macam tadilah amalan kita boleh sia-sia. Tak payahlah. Ha? Aura apa? Tak, kita hidup ni supaya orang suka pada kita ke supaya Allah suka? Jangan salah matlamat. Bila kita hidup supaya orang suka, mana kita akan jadi hamba orang. Dan manusia paling hina ialah manusia yang menjadi hamba kepada manusia. Dan manusia paling mulia ialah manusia yang menjadi hamba kepada penciptanya. Biarlah orang semua tak suka pada kita, tapi Allah yang suka pada kita. Itu nikmat. Macam apa ni? Apa ni? Uwais Al-Qarni kan? Orang tak peduli pada dia. Sebab dia orang biasa bela kambing kan?
Orang pun tak kenal nama dia. Tapi malaikat kenal dia. Bila dia doa je, malaikat terus sambah dan Allah makbulkan. Kan? Jadi buat apa semua orang kenal, semua orang puji, tapi doa kita tak dimakbulkan. Minta Ustaz terangkan definisi dan skop pengajian tadabbur. Tak, kalau masuk kelas tadabbur, automatik dia akan faham apa makna tadabbur. Saya rasa ni tak pernah masuk ni. Sebab tu yang dah masuk tak tanya-tanya pun soalan ni. Mana dia dah faham lah. Dia secara umumnya tadabbur ni apa? Berfikir, menghayati maksud Al-Quran dan apa pengajaran dan ikut. Itu tadabbur lah tu. Kalau faham saja tapi tak ikut, belum tadabbur. Saya nak tanya, dulu saya pernah duduk di negara yang tak ramai orang Islam. Ada peminta sedekah bukan orang Islam. Bolehkah? Dah, boleh bagi. Boleh bagi. Okey dah? Dah? Okey, cukup Waktu asar telah masuk. Jadi kelas kita akan datang ialah besok insya-Allah pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Ibrahim. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.